Okey, selamat sejahtera. Kita kembali ke kelas geografi tingkatan 5. Hari ini kita akan tengok hari tu kita dah tengok kemarau, banjir kan, iaitu tentang fenomena cuaca dan iklim di dunia. So hari ini kita akan teruskan yang ketiga, iaitu taufan. Okey, first kita tengok apa tu definisi taufan. Taufan merujuk kepada angin yang sangat kencang. Kencang tu kuat, laju, lepas tu mencapai kelajuan antara 200 km per jam hingga 300 km per jam. Taufan ataupun dikenali juga sebagai angin siklon berasal dari lautan dan bertiup ke arah daratan serta membawa hujan lebat di kawasan latitud 5 darjah utara hingga 20 darjah utara. Antara negara-negara yang kerap mengalami taufan ialah Vietnam, Filipina, Jepun, Taiwan, Amerika Syarikat dan Bahamas. Okey. Maksud 5 darjah utara hingga 20 darjah utara ni, kalau kita tengok, sekejap, tukar pen. Okey, kalau latitud kita kan dekat 0 darjah, iaitu khatulistiwa kan. Okey. 5 darjah utara hingga 20 darjah utara. Area ini yang akan menerima taufan. Okey. Kemudian kita tengok apakah punca taufan. Kejap kita tekan. Okey. Apakah punca taufan? Taufan berpunca daripada perbezaan tekanan udara yang sangat rendah dan suhu yang panas melampau di permukaan laut, terutama di lautan Pasifik dan lautan Atlantik. Fenomena ini biasanya berlaku pada bulan Julai hingga Oktober. Okey. So faham perbezaan tekanan udara yang sangat rendah dan suhu yang sangat melampau, panas melampau. Maksudnya ada satu kawasan tu suhu dia sejuk sangat, satu lagi ada kawasan yang suhu dia panas sangat, iaitu tinggi. Okey, kita tengok apa kesan taufan. Taufan boleh menyebabkan kesan berikut. Yang pertama ialah kesan kegiatan kepada kegiatan ekonomi. Ini dari segi kesan kepada cikgu tulis, iaitu manusia. Okey, seperti pertanian, perindustrian, perniagaan, perkhidmatan terjejas. Kemudian kemusnahan harta benda, juga, ini kepada manusia. Bangunan, tempat tinggal dalam skala yang besar sebab diterbangkanlah semasa angin taufan tu. Kemudian ini juga kepada manusia, dia mengancam nyawa manusia dan hidupan liar. Okey, seterusnya kerosakan infrastruktur manusia juga. Okey, seperti jalan raya, bekalan elektrik, air dan telekomunikasi. Kemudian ini juga kepada manusia, tebing sungai pecah, paras air laut meningkat dan menyebabkan banjir di kawasan rendah. Okey. So yang ni tak ada apa, semua kepada manusia. Kalau dari segi ekonomi, yang ni, yang lain ini mungkin dari kita boleh kategorikan sebagai dari segi sosial. Okey. Kemudian kita tengok. Nak tengok fenomena cuaca, taufan boleh tengok QR code. Okey, ini ialah gambar banyak harta benda musnah dan kemalangan jiwa juga berlaku disebabkan oleh taufan lah. Okey, ada juga dekat situ banjir, kemudahan infrastruktur, kematian. Okey, langkah mengurangkan kesan taufan. Kita tak ada langkah untuk menghentikan taufan, tapi kita boleh kurangkan kesan ataupun impak taufan. Yang pertama ialah kita mewujudkan plan amaran awal taufan oleh Jabatan Meteorologi. Maksudnya bila Jabatan Meteorologi bagi amaran, kita akan menyelamatkan dirilah sebelum taufan itu tiba.
Kemudian latihan persediaan menghadapi bencana. Praktis. Kita praktis dahulu. Kalau kata betul-betul berlaku, kita tidak panik dan boleh menyelamatkan dirilah. Seterusnya, pemantauan cuaca melalui satelit. Ini untuk bagi amaran lebih awal lah. Mewujudkan pusat pemindahan mangsa. Kita dah ada sediakan tempat yang selamat untuk mangsa bencana berpindah. Memindahkan pertempatan penduduk dari kawasan bencana ke kawasan yang lebih selamat. Okey. Seterusnya, kita dah tengok fenomena cuaca dan iklim di dunia. Sekarang kita nak tengok pula persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Lebih kurang langkah yang kita belajar sebelumnya, cuma yang ni lebih detail lah. Okey, kita tengok. Fenomena cuaca dan iklim seperti banjir, kemarau dan taufan boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa. Oleh itu, kita perlukan langkah-langkah dia. Kita tengok persediaan menghadapi banjir. Langkah persediaan apa yang dibuat, siapa yang akan terlibat. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, menguruskan bencana melalui penyelarasan agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat. Kemudian saluran bantuan dan tempat pemindahan mangsa banjir. Yang ni akan diuruskan oleh agensi pengurusan bencana negara ataupun disebut sebagai NAPMA. Okay, kemudian menyelenggarakan longkang-longkang yang tersumbat. PBT, pihak berkuasa tempatan lah. Okey, macam Majlis Daerah Tapah. Okey, kalau kat kita lah. Kemudian mengeluarkan kenyataan tentang perubahan cuaca dari semasa ke semasa. Ini Jabatan Meteorologi Malaysia. Kemudian menyediakan kelengkapan perubatan dan langkah mengawal penyakit, KKM. Sebab kita tahu bila berlaku taufan dan sebagainya, ramai yang cedera. Kemudian sumber air susah nak dapat. Taufan, banjir kan. Mungkin ada yang tercedera semasa berpindah ataupun akan ada masalah kekurangan bekalan air bersih. Ini menyebabkan penyakit taun boleh merebak. So, kita ada perubatan lah. Kemudian membuat penyelenggaraan saliran seperti membersihkan sungai, membuat pulih tebing yang runtuh, membina benteng pasir di tebing sungai dan lain-lain. Yang ini ialah Jabatan Pengairan dan Saliran, JPS. Kemudian, menyediakan anggota dan peralatan untuk operasi menyelamat. Iaitu, kalau bila berlaku banjir, kita tahu siapa yang akan turun padang. Yang pertama ialah Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kemudian kita ada pasukan keselamatan iaitu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, Angkatan Tentera Malaysia ATM dan ada juga JPAM yang turun membantu. Okey, kemudian menyediakan anggota untuk menjaga keselamatan mangsa banjir dan harta benda. Ini PDRM lah, mereka ronda di kawasan banjir supaya rumah yang ditinggalkan sebab banjir itu tidak dimasuki oleh pencuri lah. Okey, kemudian dia juga menyediakan bekalan air, makanan, pakaian, kemah dan sebagainya. Yang ni dan bukan kerajaan NGO. Ada pihak luar yang turut membantu kita lah. Okey. Ini ialah gambar di pusat pemindahan, pembinaan benteng. Okey. Selain pihak berkuasa dan pertubuhan bukan kerajaan, orang awam juga perlu membuat persediaan untuk menghadapi banjir. Okey, kita tengok persediaan semasa banjir. Apa yang kita boleh buat ataupun semasa banjir. Yang pertama, kita mesti minum air yang telah dimasak. Elakkan makan makanan mentah. Kita dah dalam keadaan yang orang kata, walaupun agak orang kata tertekan dan sebagainya, tapi kita perlu jaga kesihatan kita supaya tidak menambah beban orang yang nak membantu kita lah. Okey, jangan makan buah. Jika nak makan buah tu, kita kena kupas kulit sebab kita tak ada air bersih kan nak basuh. Kemudian larang kanak-kanak bermain banjir, jaga kebersihan dan keselamatan makanan, jangan merokok di pusat pemindahan, dapatkan pelalian untuk pengendali makanan. Kemudian balut luka jika cedera, pesakit kronik perlu patuh dengan arahan pasukan perubatan, tanangi stres dengan bijak. Siapa kata banjir tak stres? Banjir sangat stres tau. Kalau kata harta semua dah terendam dalam air banjir, itu akan menyebabkan stres. Kemudian dapatkan rawatan segera jika demam, cirit-birit dan muntah. Jaga juga kebersihan diri dan kawasan sekeliling. Okey.
Kemudian kita nak tengok persediaan menghadapi kemarau. Okey, di negara yang kerap dilanda kemarau, langkah-langkah perlu diambil lah. Okey, ini antaranya di India lah. Dia membawa masuk air dari luar seperti dari Vellore ke Chennai menggunakan kereta api dan lori tangki. Kemudian sistem pengumpulan air hujan, pembangunan jaringan paip bawah tanah, pemeliharaan dan pemuliharaan sumber air dari empangan, kawasan tadahan dan sistem kumbahan, melakukan penjimatan air, meneroka sumber air alternatif seperti telaga tiup dan air bawah tanah. Okey, kita akan menyediakan yang ni lori lah, persediaan gambar yang kita dah terang. Tadi tu persediaan menghadapi kemarau di India. Kemudian di negara kita juga kita mengambil langkah bersedia sekiranya berlakunya kemarau. Catuan air, bekalan air jadual, maksudnya kita akan buat catuan air tu, kita hadkan penggunaan air supaya kita tak ada masalah sampai tahap memang tak ada air langsung. Okey, kemudian kita akan meneroka sumber air bawah tanah seperti penggunaan telaga tiup, pembenihan awan untuk menghasilkan hujan tiruan, kemudian kempen penjimatan air. Okey, guna air dengan lebih berhemat. Penguatkuasaan undang-undang mengenakan denda terhadap individu atau agensi yang melakukan pembaziran dan pencemaran air. Pemantauan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia membuat pemantauan cuaca dan mengeluarkan amaran awal. Kemudian, persediaan anggota dan jentera dibuat untuk menghantar bekalan air ke kawasan yang terputus bekalan. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM bersedia menghadapi kemungkinan kebakaran hutan kita musim kemarau. Sebab kita tahu pembakaran hutan ni bukan orang pergi bakar dan sebagainya. Ia berlaku kebakaran semula jadi akibat terlampau panas. Daun-daun kering tu mula merebak dan ke kawasan hutan. Okey, kemudian macam mana pula kita nak bersedia menghadapi taufan? Okey, yang pertama kita tengok negara yang biasa menghadapinya ialah Filipina, Taiwan, Jepun dan Amerika Syarikat. Okey, yang pertama Amerika Syarikat, dia memperkenalkan sistem pengurusan bencana dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO seperti United Nations Disaster Relief Organisation UNDRO. Sistem ini merangkumi pengurusan bencana dari segi pencegahan, persediaan, tindakan dan pemulihan. Menggunakan teknologi penderiaan jauh remote sensing dalam mengesan dan meramal bencana. Persediaan bencana sebagai subjek formal dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Kalau kita tengok, yang kita biasa tengok ialah di di Jepun. Mereka ada persediaan nak menghadapi gempa bumi. Okey, dekat sekolah tu. Okey, kemudian kurikulum pendidikan rendah, menengah dan pengajian tinggi supaya sesiapa sahaja bila menghadapi bencana alam ni iaitu taufan, mereka boleh menyelamatkan dirilah. Okey, orang ramai juga diberi latihan pengurusan bencana. Okey, dia bagi contoh juga kat sini, rakyat Jepun dididik dengan cara-cara menyelamatkan diri ketika berlaku bencana semenjak di sekolah rendah lagi. Okey. Okey. Kita secara orang kata secara mayanya kita dah habis bab ini. Kita dah tengok apa itu konsep cuaca dan iklim, fenomena cuaca dan iklim di dunia. Kemudian kita dah belajar juga sebelum ni unsur cuaca dan iklim dan persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Okay, jadi cikgu nak minta kamu buat latihan pengukuhan. Okay. Kalau kamu dah buat sebelum ni, tak ada masalah. Saya rasa untuk latihan ni kamu pun tak ada masalah. Kemudian jawab juga soalan bahagian B. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Minggu ni kita belajar dulu. Tugasan ni kamu boleh buat hari
sepanjang 4 hari ni ada, dah hari Jumaat kita boleh bincang sama-sama lah. Cikgu akan buat video tentang perbincangannya lah. Okey, kalau tak ada soalan, kalau tak ada soalan pun buatlah ada soalan, tanya dalam grup supaya grup tu hidup sikit. Okey, sekian, terima kasih.